Assalamualaikum. Cikgu Hamdi dari Ceras masih belum puas. So dia tanya, apa beza chainsaw ataupun mini prune saw yang aku buat sebelum ni dengan saber saw ataupun hacksaw ataupun recep saw. Lebih kurang lah aku tengok kalau kita Google pun dia keluar yang sama. Kalau sifu-sifu ada terjemahan yang lain, silakan. Okay, now aku nak bagi sikit pemahaman beza antara chainsaw, mini chainsaw dengan recep saw. Reciprocating saw yang ini dengan yang aku buat sebelum ni, ya, pruning saw untuk bapa mertua. Okey, Cikgu Hamdi punya masalah. Kita kena cerita penyelesaian masalah macam buku kata. Masalah dia nak potong pokok dekat kawasan perumahan, persatuan perumahan dia orang perlukan sesuatu, ya. Dia perlukan sesuatu untuk potong dahan, untuk potong ranting. So dia minta aku review chainsaw ataupun prune saw, aku dah buat. Sekarang ni dia nak tanya pasal saber saw ataupun recep saw. Okey, perbezaan paling utama, paling ketara antara keduanya, ya, yang ini chainsaw yang mata dia jenis berantai dengan recep saw atau saber saw atau hacksaw, ya, tak kisah kau memanggil apa pun, beza utama dia yang ini kau kena dengar. Perbezaan utama dia adalah biasanya chainsaw mata berantai ni kita gunakan untuk potong untreated wood. Untreated wood ni maknanya kayu tu direct daripada pokok. Sama ada daripada sebatang pokok, daripada dahan ataupun ranting. Kita pakai chainsaw. Sebab dia bila kita pakai recep saw, dia punya blade nipis tau. Curve dia tu nipis sangat. Ya, kalau chainsaw dia ada, bila kita potong, bila dia berat, dia tak tersepit lah. Tersepit tapi kurang tersepit. Itu beza dia. Manakala, kau menjelas kat situ, ya, untreated wood, manakala saber saw, hacksaw ataupun a recep saw is for treated wood. Treated wood. Ini biasalah. Maknanya pokok-pokok, dahan-dahan tu dia dah proses jadi kayu. Yang ini kita akan pakai recep saw ataupun hacksaw. Ada pun di kalangan kita, aku elok aje pakai ini potong pokok, aku elok je potong dahan pakai ini. Tak kisah, sukati koma nak potong pakai apa. Tapi aku cuma bagi gambaran penggunaan, ya. Sebab kes Cikgu Hamdi daripada Ceras tadi, dia baru nak beli dan penggunaan dia nak potong dahan dan ranting. So the best is apa nama tu, pruning saw tadi ataupun chainsaw. Tapi sebab mungkin dia fikir ada penggunaan lain, dia nak buat dangar ke, nak buat kerusi ke kemudian, so dia fikir nak ambil saber saw ataupun hacksaw ataupun recep saw. Tak kisahlah kau mau panggil apa, tapi aku akan panggil reciprocating saw untuk petang ni, recep, ya. So dua benda ni aku ada satu brand Milwaukee M12, satu lagi aku ada Works powered by 20 volt battery, ya. So penggunaan dia, satu yang biasa kita guna, ya, untuk potong-potong kayu, safety, ya, bateri dengan dia punya punat lock, ya, lock unlock. Kalau kita lock, dia tak boleh on. Kalau kita unlock, baru boleh on. Sama juga dengan Works, dia ada lock, bateri, cabut kalau nak test, sama. Okey, kita test Milwaukee dulu. So kalau Cikgu Hamdi nak potong daun, dahan, beranting pokok, paling sesuai prune saw. Tapi dalam keadaan bila mana dia dah ada benda ni, recep saw ni, dia nak potong pokok pun boleh, suka hati dia. Tapi hari ni penggunaan dia, bang, potong kayu yang treated. So penggunaan dia, kamu kena make sure tapak dia ni kena. Kalau tapak dia tak kena, katalah tapak dia tak kena, boleh, tapi susah sikit. Tapi cara dan teknik yang betul, rapatkan tapak dia, potong. Nampak? Senang. Sama juga dengan Works ni.
dia akan ada tapak dia. Recep saw ni dia ada tapak dia bang. Ya, tapak dia masuk, lock. Sama. Ya. Okey, cuma beza dia kalau kamu beli Milwaukee, aku cerita sikit lah. Kalau kamu beli Milwaukee, pendek, anunya pendek. Kalau kamu beli Works, anunya panjang. In terms of handling, kedua-duanya pegang memang sedap bang. Pegang memang sedap. Rasa lain lah, rasa sedap dia lah. Okey, untuk tukar mata dia pun senang aja. Untuk Milwaukee, pusing, tarik. Pusing, tarik. Masuk, lock. Senang. Sama juga dengan Works. Dia ada punat ni. Pusing, tarik. Okay. So antara kelebihan dia lain is mata ni kita boleh pakai mata besi. Kita boleh pakai mata besi boleh. Nak potong satneka benda lah. Multi-purpose pun boleh. Ya. Okay. Satu lagi kelebihan dia. Kalau kamu tanya aku, kenapa kita ada resep saw kalau dekat rumah ke kat mana ke, kita nak potong box dekat tengah. Nak potong box dekat tengah. Nampak aku dah buat box ni. Ya. So aku nak potong box belah dalam ni. Cara paling senang. Cara akulah. Cara aku. Cara orang lain, tengok video orang lain. Kan, kadang-kadang ramai orang power, tapi orang power ni pula tak buat video. Dia tak buat video, lepas tu dia pergi kutuk kat video aku. Geram pula rasanya. Jadi, kalau kamu nak tengok video orang power, kamu tengok video demo. Tapi kalau kamu nak tahu, nak tengok cara aku, ini dia bang. Okey, kalau buat box tu aku prefer pakai Works. Sebab mata depan dia berbeza. Mata depan dia berbeza. Dan mata yang macam ini, penggunaan itu aku cakap tadi, kita nak tebuk lubang di tengah-tengah kayu. Ya, we need, ada benda ni senang lah. Ada benda ni. Kalau tak ada, susah sikit lah. So cara dia, nampak tak? Tapak ni, foot ni, betul-betul rest. Betul-betul rest atas papan. Betul-betul rest atas papan. Lepas tu kita tekan sikit. Jangan tekan sangat, nanti dia patah. Jangan tekan sangat. Lepas tu kita, Allah. Okey, sekejap. Nervous. Nampak? So kita boleh potong kotak di tengah kotak. Ya, ini antara penggunaan dia. Nampak? So kita boleh buat potong kotak di tengah-tengah. Memang senang kerja bang. Satu lagi, dia nak menyenangkan kerja kalau kita buat frame. Kita buat frame ke, kita buat apa, kita nak potong dia, nak ganti yang baru. Nak potong dia, ganti yang baru. So cara paling senang, kita pakai Milwaukee pula. Cara paling senang, sama juga bang. Make sure dekat shoe dia ni, ya. Shoe dia ni, nampak tekan sikit ke bawah. Jadi kalau kamu nak ganti frame pintu nanti, senanglah sikit. Benda ni memang senang, ya, memang senang. Jadi penggunaan dia berbeza. Kalau sekali lagi menjawab soalan chainsaw mata berantai ni, ya, mata berantai ni dengan recep saw Milwaukee, ya. So beza dia, penggunaan berbeza. Kalau pruning saw, chainsaw kita pakai dekat untreated wood. Maknanya kayu tu daripada pokok, dia dekat pokok kita potong, ataupun dia dah jatuh kita pokok, dia belum treated lagi, dia belum dibuat apa-apa lagi. So itu paling sesuai chainsaw. Sebab bila kita potong, dia susah nak tersepit, dia susah nak sepit. Itu pengalaman akulah, apa yang aku belajar, apa yang aku tahu. Tapi kalau Cikgu Hamdi nak beli saber saw tadi, so penggunaan dia lebih luas. Penggunaan dia lebih luas. Katalah, ya, nak potong pokok tebal, pokok besar, dia boleh tukar mata.
Hari ni aku tak tunjuk lah tukar mata plastik ke mata besi ke, aku tak tunjuk. Aku tunjuk mata kayu je dulu. Cerita mata kayu ni pun boleh jadi sampai menggerip. So patutnya kalau kau mau buat ni, make sure cabut bateri. Ya, cabut bateri. Okey, so sekarang dia jadi lagi panjang. Ya, lagi panjang. Macam macam apa nama ni? Samurai. Ya, sama. So bila panjang sikit, pokok tu lebar, kau boleh pakailah yang ini. Syarat dia ni. Pastikan foot dia ni bang. Foot dia ni kena dekat material yang kita nak potong, ya. Okey, ni aku kena rapat. Okey. Pasal security kita cerita nantilah, ya. Safety ke apa nanti aku cerita. Aku ni bukan buat kerja. Kalau aku buat kerja, aku safety nombor 1. Tapi ni demo aku dah pakai glove, aku dah pakai spek. Okey. So kita potong je. So basically, kalau kerja-kerja yang lebih kemas, nampak? Dia macam tersepit sikit. Dia tersepit. Itu beza dia. Kalau kita pakai, demo sekali lagi, ya. Kalau kita pakai pruning saw ni, Cikgu Hamdi tengok ke? Cikgu Hamdi kalau tengok, tolong komen sikit. Kan orang ingat saya buat cerita pula Cikgu Hamdi. Cikgu Hamdi dia percaya. Dia 2 kali, smart tadi dia mesej aku lagi. Kalau kita pakai ni, adalah susah untuk dia tersepit sikit. Ya? So ni kena hati-hati sikit. Nampak? Allah, mata dia rantai dia tercabut. Ini ya leceh time demo ni macam ni kan. Lepas aku pakai, aku bubur minyak, lepas tu aku lupa nak cabut. Okey, bagi masa sikit. Tak apa, kita letak tepi dulu, bagi dia sejuk sikit. Rantainya tersangkut, sepatutnya dia tak tersepit. Itulah model aku nak cerita tadi. Dia boleh tersepit pula. Tapi dia tersepit bukan sebab dia tau. Sebab lepas aku demo hari tu, aku lupa nak ketatkan rantai. Nampak? Rantainya longgar. So dia bukan, kita kena ketatkan rantai dia. Ketatkan rantai dia, baru dia boleh pakai. Kau jangan salah faham. Fakta yang aku bagi tadi tu dah betul. Ya, jangan salah faham. Okey, tapi kau dapat idea lah. Aku simpan, kita jangan buang masa sebab ada satu benda lagi aku nak tunjuk kat kau. Katalah kita buat kerja yang lebih-lebih ni, ya. Yang lebih-lebih ni pakai gergaji lah, senang, ya. Itu salah satu lagi penggunaan resep saw ni. Senang. Katalah kita pakai Milwaukee punya. Cuma nanti aku nak buat perbandingan sikit antara dua ni, ya, pengalaman aku guna. Supaya kau mendapat idea. Kau nak beli kat mana, aku tak jual, kau cari Siang Ho. Cari Siang Ho. Jangan cari aku. Okey. Cuma Milwaukee ni dia panggil Hexal, memang nama produk dia lah kot, nama produk dia. Okey, sama juga pastikan shoe dia tu kena pada body. Nampak ke? Kamu tak nampak? Nampak tak? Pastikan kena pada body, potong. So kalau orang kampung kata dia macam boleh guna untuk indoor dengan outdoor lah ceritanya, kan? Lebih kurang lah. Aku pening, banyak menor Milwaukee belakang ni. Ya? So tu aku masuk aku punya tak boleh, kena betulkan balik. Tapi itulah idea dia, Okey, perbezaan dia, perbandingan. Aku nak cerita sikit kan, kau mau tanya kan, mesej kan, aku tak lambat jawab, kau mau marah. So Milwaukee Hexal M12, maknanya dia
12 volt punya bateri. Kalau works dia 20 volt punya bateri. Orange ya, yang ini aku tambah. Okay, so kalau cerita tentang works dulu, dia sebenarnya is 2 in 1. Recipe saw dengan jigsaw. So kamu boleh dapat dua-dua sekali. Aku tunjuk sikit jigsaw, mata yang sama kita tukar. Kamu boleh potong kayu. Pastikan shoe dia tu, ya, ataupun kita nak buat curve ke. Nak buat curve ke bulat ke. Tu sempoi bahang, sempoi Okey, kalau Milwaukee M12 ni dia semata-mata mesin Hexal. Cuma mata dia, tapi mata dia ni pun kamu beli lain, masuk dekat dia ni pun boleh. Masuk dekat works pun boleh. Contoh, aduh, mana? Pakai glove sebelah ya. Mana lubang? Masuk dekat works pun boleh. Okey, cuma satu, kenapa aku kurang satisfy dengan Milwaukee ni, aku layak bercakap sebab kalau kamu tengok ni semua Milwaukee. Semua nampak tu, router, semua Milwaukee. Ya, cuma aku tak puas hati satu is kita ni kadang-kadang buat kerja, banyak kerja. So bila kita banyak kerja, kadang-kadang kita lupa on and off dia punya trigger safety switch yang ini, ya. So yang ini untuk unlock, yang ini untuk lock. Kalau dalam keadaan kita sibuk-sibuk banyak kerja, kita lupa, bahaya. Aku tengok lain-lain Milwaukee punya tools, memang dia punya trigger safety tu sebagaimana biasa bang. Kau tekan sini, selagi tak tekan yang ini, tak tekan yang ini, dia tak boleh jalan. Tapi yang ini dia punya safety lah, safety agak-agak tak memuaskan hati. Okey, ini kita lock. Okey, yang ini kita unlock. Katalah kita letak, kita jalan-jalan tertekan, kena kaki putus bang, putus. Bukan main-main ni, power. So koma nak beli, ikut sekati koma. Ya, aku pun tak ada nak pengaruh mana-mana, cuma aku tunjukkan apa yang ni. Semoga Cikgu Hamdi dah dapat jawapan. Nak beli chainsaw kecil ke, chainsaw mini ke, ataupun nak beli recipe saw. Recipe saw ni aku cuma ada dua ni aja, Milwaukee dan juga Works. Yang lain belum ada. Belum ada, tak ada orang bagi. Yang ini je aku ada. So yang ini kamu nak beli dekat Siangho. Cari Siangho. Kamu ada soalan ke? So basically tools ni, ya, aku bagi gambaran macam ni. Kalau bini dah bising-bising, bini. Katalah kamu ada Milwaukee Hexal ni, bini dah bising-bising, bang, potong pokok, bang, nak raya, nak puasa, bang, potong pokok karang, langsui, gayut lah, situlah, apalah, potong pokok. Tapi pada masa itu yang kita ada cuma Hexal ataupun saber saw. Tak kisahlah kamu ada Milwaukee ke ataupun Works, potong aja. Janganlah kamu pergi cakap tunggulah ada duit beli prune saw, tunggulah ada duit beli mini chainsaw kan. Jangan. Kalau dah ada, pakai mana yang ada. Tapi kalau memang kamu kerja asal balik kampung, tengok bapak mentua potong pokok, pakai gergaji biasa, pokok rambutan ke apa. So sesuai kalau nak beli is pruning saw yang tadi, yang ini. Okay, so aku harap kamu dapat idea, ya, untuk yang beli yang mana satulah, terutama Cikgu Hamdi, ya, yang bertanya tadi. Kalau kamu ada soalan-soalan lain atau kamu nak aku review, hari tu ada orang nak minta aku review apa nama ni, untuk pasal malam apa ke nama, genset, tapi tak ada orang bagi genset, jadi aku tak boleh lah nak review.
Aku cuma boleh review satu yang mana aku ada, dua yang orang bagi, ya, yang orang bagi. Jadi kalau orang tak bagi, aku tak ada, memang aku tak boleh lah, ya, aku tak boleh. So aku harap kau mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini, ya. Mudah-mudahan Cikgu Hamdi yang bertanya mendapat jawapan dan idea yang lebih jelas yang mana patut dibeli, sama ada mini chainsaw atau apa nama tadi, saber saw. Test sekali lagi. Bateri tak ada pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test. Kita ada masa sikit lagi. Itu beza dia. Itu beza dia. Kalau kita pakai saber ni, kita kena tukar mata dia lah. So yang ini tambah kemudian, ya. Mata ni tambah kemudian. Kalau mata sedia ada tu tak lepas. Tak lepas. Ini mata memang kayu punya. Dia besar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kamu tanya aku yang memotong ni saat ini, kalau nak potong pokok, kena pakai prune saw atau mini chainsaw. Bukan aku nak bohong, ini pakai Milwaukee. Besok nampak tersepit. Ini aku cakap ni. Ini aku cakap. Ya, beza bila kita pakai chainsaw atau kita nak pakai prune saw, beza paling ketara adalah satu is working on the treated wood, satu lagi untreated wood. Oh, lagi power wood. Boleh rasa beza dia. Lagi power works lah. Kalau kau tanya perbandingan yang mana power antara Hexal dengan Works ni lagi power lah. Tapi kita kena ingat Works 20 volt je, 20 volt. Dan Milwaukee cuma 12 volt. So itu beza dia lah. So aku harap kau dapat manfaat untuk hari ni. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta hari Minggu. Hari Minggu. Kita nak puasa ni bang. Dah pakai spek tadi, baru buka spek. Baru buka. Ingatkan nak habiskan, saja nak test kan. Tadi memang pakai spek. Mana spek tadi? Ni. Tadi pakai spek, ya. Okey, ada soalan ke sebelum kita berhenti untuk solat maghrib, buka puasa bagi yang puasa? Kalau tak ada soalan, aku rasa tu je. Mudah-mudahan Cikgu Hamdi mendapat jawapan dan kawan-kawan yang lain lebih faham kalau nak potong untreated wood, kayu yang daripada pokok, pohon, dahan, ranting, seeloknya pakai chainsaw atau prune saw. Tapi kalau nak pakai saber saw, recipe saw, Hexal pun boleh, tapi satu dia akan lambat, dua dia akan tersepit. Cuma kelebihan dia yang ini tadi, kita boleh buat macam-macam yang lain. Kita nak potong frame, nak potong kayu di tengah-tengah pun kita boleh buat. Ya, itu je untuk hari ini daripada seorang tua yang baru ketemu hobi bahagia. Kebetulan pula topi merah dengan baju merah. Assalamualaikum.